Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid 6 Suruja. Cikgu harap semua sihat-sihat. Okey, baiklah hari ini kita akan bersama dalam kelas online PDPR dalam subjek sejarah bersama dengan Cikgu Zaitun. Okey, baik. Untuk hari ini, objektif pembelajaran untuk hari ini ialah menerangkan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia, kemudian menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Okey. Apa dia langkah-langkah pembentukan Malaysia? Kita akan lihat satu-satu langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey, yang pertama, pada Mei 1961, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan gagasan Malaysia dan usaha ke arahnya telah dipergiat. Okey, kemudian yang kedua, pada Julai 1961, Jawatan Kuasa Perundangan Perpaduan Malaysia iaitu GPPM ditubuhkan untuk memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia. Okey, kemudian yang ketiga, pada Januari 1962, satu Suruhanjaya telah ditubuhkan iaitu Penubuhan Suruhanjaya Kubol untuk meninjau reaksi penduduk. Okey. Kemudian pada tahun 1962, referendum diadakan di Singapura untuk meninjau pendapat penduduk. Okey, penduduk Singapura telah bersetuju dan menyokong gagasan Malaysia. Okey, kemudian pada Julai 1963, Lepuran Suruhanjaya Kubol dibentangkan. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Pada Ogos 1963, pembentukan Malaysia telah ditentang oleh Indonesia dan Filipina, menyebabkan Malaysia telah meminta bantuan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk meninjau sekali lagi pandangan penduduk Sabah dan Sarawak. Okey, kemudian pada September 1963, Malaysia telah diisytiharkan pada 16 September 1963. Pemasyuran Malaysia diadakan secara serentak di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu dan Kuching. Okey. Ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Okey, Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman adalah orang yang terpenting dalam pembentukan Malaysia, yang mana Tengku Abdul Rahman telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia dan melawat Sarawak dan juga Borneo Utara untuk menerangkan matlamat pembentukan Malaysia. Beliau juga telah mengetuai Persekutuan Tanah Melayu dalam upacara menandatangani Perjanjian Penubuhan Persekutuan Malaysia di London. Okey, yang kedua, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein merupakan Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Antara tugas beliau adalah untuk menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Beliau juga terlibat dalam membincangkan hak dan kepentingan penduduk di Sarawak dan Borneo Utara. Lee Kuan Yew merupakan pemimpin utama Singapura dan menyokong pembentukan Malaysia untuk menghalang ancaman komunis di Singapura. Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i ialah pegawai kanan kerajaan yang menjadi anggota dalam Suruhanjaya Kubol. Sebagai Ketua Setiausaha Tetap Kementerian Luar, beliau telah diberikan tugas untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun. Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun yang mengasaskan United Sabah National Organisation ataupun USNO telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga menjadi ahli Jawatankuasa Perundangan Perpaduan Malaysia JPPM
Beliau merupakan Yang di-Pertuan Negeri Sabah yang pertama. Tun Muhammad Fuad Stephen merupakan pengasas United National Citizen Organization atau UNCO, UNKO, telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga dilantik menjadi pengerusi JPPM. Setelah pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik menjadi Ketua Menteri Sabah yang pertama. Tun Sri Datuk Amar Stephen Kalung Lincoln yang menumbuhkan Sarawak National Party (SNAP) telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga merupakan ahli JPPM. Selepas pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Yang seterusnya ialah Tun Temenggung Jugah Anak Berieng, merupakan pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak. Antara tanggungjawab beliau adalah bagi mendapatkan sokongan penduduk Bumiputera untuk menyokong Sarawak menyertai pembentukan Malaysia. Beliau telah dilantik menjadi Menteri Persekutuan dan Menteri Al-Ehwal Sarawak selepas pembentukan Malaysia. Tokoh yang terakhir ialah Tan Sri Datuk Amar Ong Ki Hui, yang mana beliau memainkan peranan penting dalam penubuhan Sarawak United People's Party (SUPP). Pada awalnya, parti beliau menolak idea pembentukan Malaysia. Namun, demi kepentingan masa depan Sarawak, SUPP menyokong penubuhan pembentukan Malaysia. Ini adalah antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Setelah kamu mendengar tentang langkah-langkah pembentukan Malaysia dan tokoh-tokoh pembentukan Malaysia, cikgu mahu kamu buat uji minda di bawah. Lengkapkan petikan di bawah. Gagasan pembentukan Malaysia telah dinyatakan oleh semasa beliau berucap di Majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara pada 27 Mei. Beliau menyuarakan harapan supaya negara Malaysia dapat dibentuk bagi menjamin kedudukan tempat kosong yang lebih kukuh dan disenggani di rantau Asia Tenggara. Selain itu, pembentukan Malaysia dapat menjamin negara memajukan sosioekonomi dan mencapai keseimbangan. Jawab petikan ini berdasarkan jawapan yang ada di sini. Arahan kamu pada hari ini, salin dan jawab soalan uji minda dalam video ini, buat dalam buku nota sejarah. Kemudian hantar tugasan kamu secara peribadi. Jangan hantar dalam grup kelas. Isi link e-hantar yang akan cikgu kongsi setelah kamu menghantar tugasan kamu. Isi link e-hantar. Biasanya cikgu akan bagi link untuk kamu isi. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang telah kita pelajari hari ini. Sekian dan selamat belajar.